Okey, tolong lihat pada muka surat 24. Kita sambung semula dengan perbincangan kita berkenaan dengan pentaksiran sumatif 2. Kertas 2, 14B. Okey, Puan Norma membayar RM27 untuk membeli 2 kilogram langsat dan 3 kilogram rambutan. Adiknya membeli 4 kilogram rambutan dan 3 kilogram langsat dengan harga RM38. Dengan menggunakan pemboleh ubah X bagi 1 kilogram langsat. Okey, dia dah beri pada kita X adalah untuk sekilo langsat. Kalau lihat di sana, mana langsat? Kita ada 2 kilo langsat dan juga 3 kilo langsat. Okey. Dan juga kita ada Y bagi 1 kilogram rambutan. Jadi awak dah ada dekat sana 3 kilogram rambutan dan juga 4 kilogram rambutan. Okey. Bina 2 persamaan linear. Okey, dia minta 2 persamaan linear. Okey, berdasarkan situasi yang diberikan. Jadi, kita boleh letak di sini situasi kita yang pertama. Okey, kita ada dekat sana 2 kilogram langsat dan 3 kilogram rambutan. Maka 2 kilogram langsat tu kita tukar jadi 2 apa? 2X. Okey, 2X. Kenapa? Sebab X tadi adalah untuk langsat. Betul tak? Okey. Dan tambah 3 kilogram rambutan. Jadi rambutan adalah 3Y. Berapa kamu bayar ni? Kalau tengok di sini berapa Puan Norma bayar? RM27. Jadi tulis sama dengan 27. Itu persamaan linear yang pertama. Okey, adik dia pula beli apa? 4 kilogram rambutan. Di situ awak hati-hati ya. Dia beri di sana mula dengan rambutan. Okey, kalau kamu nak senang, buat dahulu langsat. Langsat berapa kilo tu? 3 kilogram. So, bila 3 kilogram, kamu akan jadi apa? 3X. Okey. Dan berapa kilogram rambutan tu, kelas? 4Y. Berapa adik dia bayar? Ya, kalau tengok sini 38. Jadi dapatlah 2 markah di sini, di mana awak dah buat 2 persamaan linear. 2 persamaan linear dapat 2 markah. Itu saja kan? Untuk soalan yang pertama. Okey, soalan pertama kita bina 2 persamaan linear. Okey, selepas itu dengan menggunakan kaedah matriks. Maksudnya, boleh tak guna kaedah lain? Tak boleh. Okey, sebelum ni kita dah tengok bagaimana kita guna kaedah penggantian dan penghapusan. Jadi yang ini dia minta guna kaedah matriks. Okey, apa yang dia nak? Hitung beza. Beza maksudnya kena buat apa ni kelas? Tolak. Apa tolak apa? Sama ada rambutan dan juga langsat. Kita nak cari 1 kilo rambutan dengan 1 kilo langsat. Berapa beza harga? Okey. Jadi kita nak guna kaedah matriks daripada persamaan ini. Apa perlu saya buat dahulu kelas? Yang ni untuk soalan B2. B1 kita dah dapat. B2 kita nak buat ini dalam bentuk matriks. Macam mana nak buat bentuk matriks kelas? Apa awak ada dekat sana? Yang pertama, saya akan ambil apa? 2, 3, 4. Nampak? Jadi buat dulu. 2, 3,
4. Ini matriks kita. 2 darab 2. Lepas tu awak ada apa dekat sana? XY, betul tak? Jadi awak buat X dan juga Y. Okay, XY. Jadi yang ini buat kurungan juga. Sama dengan, apa lagi awak ada dekat sana? Ya, 27 dan 38. Semuanya kita ambil semula daripada persamaan linear kita. Boleh kelas? Dapat 1 markah ya. Daripada bentuk persamaan linear, tukar kepada bentuk matriks. Okey. Seterusnya, kita nak buat apa di sini? Nak cari XY. Okey, nak cari XY. Apa perlu kita buat pada 2, 3, 4 tu? Matriks tu. Okey. Kawan awak kata, cikgu buat dulu ABC. Okey, betul. A, B, C, D, betul. Tapi kita nak bawa pergi sebelah. Betul tak? Maksudnya jadi apa? Songsang. Matriks songsang. Okey. Jadi awak akan dapat di sini X, Y. Okey. Bila awak bawa pergi sebelah, maka awak akan dapat di sini 1 per... Okey, yang ini untuk AD tolak BC tu awak ada pada bahagian rumus muka surat 2. Bahagian depan tu. Ada nombor 4. Awak tengok nombor 4 tu. Ada A songsang tu. 1 per AD tolak BC. Lepas tu dalam kurungan dia letak A dengan D tukar tempat. B dengan C tukar tanda. Okey, jadi kita gunakan di sini. A kita berapa sana? A kita adalah 2. Lepas tu AD. D kita berapa? 4. Tolak. Sekarang BC. B kita berapa? 3. Dan C kita 3. Tu kita dapat 1 per AD tolak BC. Lepas itu tukar tempat. Maksudnya untuk matriks kita seterusnya kita akan tukar tempat apa? A dengan D tukar tempat. Maksudnya 4 naik atas, 2 turun. Tukar tempat. Untuk B dengan C apa jadi? Tukar tanda. Kalau positif jadi negatif, negatif jadi positif. Jadi di sini kita ada dua-dua adalah positif, maka akan jadi negatif. Ini yang sepatutnya awak buat. Lepas tu salin semula apa? Jangan lupa dekat sana apa kita ada? 27 dan juga 38. Okey, kita salin. Kita cari dulu. 2 darab 4, 8. Tolak dengan 3 darab 3, 9. 8 tolak 9, berapa? Negatif 1. So, di depan ni awak dapat negatif 1 per negatif 1. So, dapat negatif 1. Okey. Seterusnya, apa saya nak buat? Ini semua kita boleh darabkan. Awak boleh darabkan dia. Macam mana? Ingat lagi tak? Row, kolom. Row, kolom. Roko. Okay, saya buat sebelah sini Saya buat sebelah sini. Row, kolom. Okay, saya salin balik. Row kita 4, negatif 3, negatif 3, 2. Dan kolom kita ada dekat sana 27 dan 38. Maksud dia macam mana? Ini row kolom Maksudnya kamu akan dapat row kita akan darab dengan kolom. So maksudnya awak akan dapat nilai yang pertama sini. So macam mana nak darab? 4 darab 27. Guna kalkulator. 4 darab dengan 27. Okey. Lepas tu tambah dengan negatif 3 darab 38. 4 darab 27 tambah dengan negatif 6. Negatif 3. Negatif 6
darab 38. Dapat negatif 6 Betul? Cuba kira. Guna kalkulator. 4 darab 27 tambah dengan negatif 3 darab 38. Macam mana saya dapat tu semua? Daripada row dan kolom. Baris dan laju. Negatif 6. Okey, betul negatif 6. Okey. Seterusnya kita cari yang bawah ni pula. Untuk dapat nilai kita yang kedua di sini iaitu berapa awak dapat di situ? Negatif 3 darab 27 tambah dengan 2 darab dengan 38. Negatif? Negatif 4. Semua dapat yang sama? Dapat? Negatif? Oh, negatif 5. Oh, saya dengar negatif 4. Negatif 5. Sorry. Negatif 5. Itu yang awak dapat. So, awak akan ambil negatif 6, negatif 5 tu pindahkan dalam awak punya pengiraan tadi. Mana pengiraan awak tadi? Di sini. Okey. Awak akan dapat negatif 6 dan juga negatif 5. Negatif 6 dan juga negatif 5. Ni Mana dapat tu? Tadi pengiraan kita buat. Boleh kelas. Seterusnya, kita nak cari apa tadi? X, Y kan? Jadi awak nak buat apa di sini? Sekejap, saya buat sebelah sikit. Okey. Jadi kita nak dapatkan X, Y. So, kita akan buat di sini negatif 1 darab negatif 6. Berapa dapat? 6. So, yang ini awak akan dapat apa? X dan juga Y awak. X awak akan dapat negatif 1 darab negatif 6 akan dapat 6. Y awak negatif 1 darab negatif 5 akan dapat 5. Dah selesai belum? Tengok soalan. Kita nak apa? Beza. Apa saya nak buat? Yes. Ambil yang besar tolak kecil. Mana besar? Ya. Jadi kita nak cari apa? Beza harga. Maka awak ambil 6. Tolaklah dengan 5. Dapat berapa beza dia? RM1 saja. Atau letak 1 pun memadai dah. Itu jawapan akhir dia. Okey, sebab soalan minta beza. Boleh kelas? Okey, daripada persamaan linear kita buat dalam bentuk matrik, selesaikan menggunakan matrik Sonsang dan kita dapat nilai bagi X dan nilai bagi Y. Susah ni cikgu. Berapa markah ni? 7 markah. Kalau ikutkan 2 markah diberikan di sini. Ini 1 markah, ini 1 markah. Lagi 5 markah, awak buat matriks 1 markah. Awak pindahkan sebelah sini dapat 1 markah. Okey, 1 2 dapat nilai negatif 6, negatif 5. Markah yang ketiga. Markah keempat awak dapat nilai bagi X dan Y dan beza awak dapat 1 markah. 1 2 3 4 5. Boleh kelas? Okey. Saya teruskan dengan hari ini insyaAllah kita akan cuba habiskan kita punya perbincangan kita sampai nombor 17 je kan? Okey. Kita teruskan lagi dengan soalan ke-15. Anda tidak dibenarkan menggunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini. Okey, apa yang kita ada? Rajah menunjukkan 2 buah pepejal berbentuk prisma tegak dan sebuah pepejal berbentuk separuh silinder dengan diameter 4 cm. Okey, kita tengok ada tak dia bagi diameter? Tak ada. Mana diameter? Ni. Sama ada QR ataupun FE.
Ini adalah diameter 4 cm. Okay, dia bagi Dia dah bagi mana? Dia bagi cikgu tu. Dia ada bagi tahu 4 cm dia punya diameter. Dalam lukisan tak ada, awak yang kena tulis dulu. Okey. Dia cantumkan pada satah tegak EGLK. Okey, dekat bawah tu EGLK dan EFQR. Awak boleh nampak sana EFQR. Okey, satah JKL dan MNP masing-masing ialah kerata rentas seragam prisma tegak HEGLJK. Awak lihat rajah dan prisma EFGMNP. Tu. Ada dua prisma. Bahagian depan dan bahagian belakang tu. Okey. Bahagian depan ni, kalau awak nampak, ni yang ni semua ni. Ini semua adalah prisma dia yang pertama ni. Semua depan ni. Bentuk ni. Yang depan ni ni. Prisma yang kedua, belakang ni. Ni belakang ni, ini prisma yang kedua. Boleh nampak tak? Lepas tu dia kata bentuk separuh silinder yang ini. Ini semua ni separuh silinder ni. Ini bentuk dia. Okay, so kamu ada berapa bentuk sana? 3 bentuk. Di depan tu warna kuning tu prisma yang pertama, JKL GHE tu. Yang belakang sana MPN, bawah tu GEF, okay? Dan depan tu kamu punya silinder. Boleh nampak? Separuh silinder, sorry. Separuh silinder. Kawan kamu kata separuh cikgu. Betul. Okay. Soalan dia. Okay, tapak bentuk segi empat tepat dan tapak adalah terletak pada satu. Okay, tepi HG dan EK adalah tegak. Okey. Soalan dia apa cikgu? Okey, mana dia soalan dia? Bawah ni. Lukis dengan skala penuh. Masuk skala penuh, awak kena ikut berapa sentimeter dia suruh lukis, ikut dia. Okey. Yang pertama 4 markah dilihat dari X. Yang kedua, dongakkan pepejal yang selari dengan EF dilihat dari Y. Kita ada di sini 9 markah. 9. Sikit kan? Sikit. Okey. So macam mana? Okey, mari kita ambil balik gambar rajah ni. Okey. Saya minta kejap saya nak ambil gambar dulu. Okay. Awak nak lukis yang pertama ni, dia minta untuk lukisan dilihat dari X. Okay, saya paste sini. Kalau awak nampak daripada gambar rajah kita, mana X awak? Mana X? Dari depan ni. Ni X kita. So, mata awak berada di sini. Bila mata awak di situ, apa yang awak nampak depan-depan awak dulu? Awak punya apa? Ni. Awak akan nampak ini. J, H, K, lepas tu turun bawah ni E dan ni. Betul? Itu yang pertama. Betul tak? Lepas tu lagi apa yang awak akan nampak? Yang atas ni. Dia bentuk dia nampak macam apa? Macam sengit, tapi kalau awak duduk depan dia, dia lurus saja. Okey. Lagi apa awak akan nampak? Separuh silinder. Adakah awak akan nampak dia macam bentuk bulat tu kalau awak duduk? Tak nampak. Awak sebenarnya akan nampak bentuk dia macam mana? Bentuk dia rectangle kan? Macam ni. Macam ni saja awak akan nampak. Sebab awak akan nampak yang ini, kawasan dia. So, kalau awak nampak dekat situ, bentuk apa awak nampak? Pertama,
5 cm. Yang warna oranye tu. 5 cm. Darab berapa centimeter? 5 cm. Jadi guna pembaris. Lukislah. Dengan skala penuh. Dengan skala penuh. 5 cm darab 5 cm. Okey. Keluarkan pembaris. Pembaris saya ni tiada penghujungnya. Okey. Yang pertama, saya nak lukis 5 cm. So, saya akan ambil daripada sini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Iaitu daripada H pergi kepada E. 5. Boleh? Okey, seterusnya daripada H saya nak pergi pada J. Berapa sentimeter? 5 juga. Okey. Yang ni hati-hati ya. Pastikan dalam bentuk 90 darjah ataupun dalam keadaan tegak. Okey. 5 juga. So naik atas. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 darab 5 dah. Cikgu kalau kami buat petak terus, boleh. Tak berdosa pun. Buatlah petak terus. Okey. 5 cm. Lukis saja sampai atas. Dan buat bentuk segi 4 tepat. Segi 4 sama. 5 darab 5 ni. 5 cm dan 5 cm. Cikgu nak label? Boleh. Nak label. Okey. Dapat 5 cm dengan 5 cm. Okey. Boleh kelas? Yang itu yang mana ni? Ini. Yang kita lukis ni, yang pertama, warna oranye ni. So, kita nampak yang itu dulu. Seterusnya, kamu akan nampak yang bahagian atas tu, yang saya buat warna merah tu. Apa? M, L dan NK. Nampak tak? ML dengan NK. Berapa sentimeter? 2 naik atas kan? Naik dah atas 2. Lebar dia berapa? 5, sama. Kamu akan lukis atas ni 2 cm. Aduh, tak cukup. 1. 1 je. Sekejap, saya bawa dia pergi sebelah ya. Sekejap, ya. Saya bawa pergi sebelah sebab nanti termasuk sekali dengan kita punya lukisan tu. Okey, saya buat sebelah sini. Okey. So, saya nak buat 2 cm. So, ambil pembaris. Ukur daripada 5 ni. Sebenarnya awak boleh buat 7 lah. Teruskan tadi. Tapi tak apalah. Kita nak bagi nampak. So, cari lagi 2. 1, 2. So, pergi sana pun 2 juga. Okay, 2 cm. 1, 2. Lepas tu buat apa? Buat segi 4 tepat di sini. Kamu akan dapat segi 4 tepat. Dah dapat 2 cm darab dengan 5 cm. Selesai? Belum. Apa lagi yang saya nak ada tu? Separuh silinder tu, kalau awak mana tak ada botol silinder lah sini. Cikgu, macam mana cikgu boleh nampak bentuk segi 4? Sebab awak tak nampak yang ni tau. Yang bentuk melengkung ni sebenarnya awak tak nampak. Awak punya mata nampak bahagian sini saja. Itu sebab saya kata saya lukis bentuk macam ni. Okey? Sebab dia nampak melengkung. Tapi sebenarnya kalau kita lihat daripada depan, bentuk dia lurus saja. Okey? So, berapa sentimeter? Macam mana nak dapat? Panjang dia, kalau awak lihat dekat sini, tinggi, tinggi dia, awak dah ada dekat sini berapa ni? 6. Betul tak? Tu tinggi. Lebar dia? Tadi awak ada apa? Diameter. 4 cm. Diameter, dia punya untuk separuh bulatan tu. Yang awak nak lukis tu adalah apa? Panggil apa tu? Jejari. Macam mana saya nak dapat jejari daripada diameter? Yes, separuh daripada diameter adalah jejari. Maksudnya, awak akan dapat berapa sentimeter? 2 sentimeter. Dari mana dapat? Daripada
diameter. Faham tak? Sebab awak nak jejari. So, awak akan dapat apa? Lebar 2, tinggi berapa? Tinggi 6. So, daripada mana? Daripada bawah. Okey, daripada bawah, maksudnya dekat sini kita akan buat lebar dulu sebanyak berapa? Sebanyak 2. Kan 2 kan tadi kan? Okey, lebar dia adalah 2. Okey. Satu, 2. Sebab diameter 4. Jejari separuh daripada diameter. Ingat lagi tak? Bulatan. Awak je. Je. Ni. Ini kita punya bulatan. Kalau awak dapat tadi yang dia bagi pada kita adalah kita punya ini. Ini nama dia diameter. Walaupun tak tengah-tengah, saya anggaplah tengah-tengah lah. Okey. Itu keseluruhan ni kita panggil dia sebagai diameter. Kita nak separuh daripada diameter dipanggil sebagai jejari. So, apa kaitan diameter dengan jejari? 1 diameter sama dengan 2 jejari. Betul tak? So, kalau saya nak cari jejari saja, maksudnya diameter saya perlu bahagi 2. So, diameter dia bagi 4. So, kalau nak cari jejari, bahagi 2 dapat 2. Boleh faham? Okey, so saya ulang balik dekat sini. Mana dia? Okey, daripada sini kita akan ambil 2 cm. Okey, dah 2. Tadi tinggi dia berapa tadi? 6. Okey, dalam lukisan kita tinggi dia 6. So, kita naiklah 6 dulu ke atas. Okey, tinggi dia 6 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengah-tengah tu. Sebab tadi kita dapat 7. So, yang ini pun kita buat 2 cm. Selesai. Dapat 4 markah. Saya ulang balik. Yang pertama yang awak akan dapat sama macam lukisan awak, iaitu yang ini adalah J, ini adalah H. 5 cm. H pergi kepada E, awak akan dapat 5 cm. Lepas tu J atau L di sini, L, awak pergi pada M 2 cm. Ini M pergi pada N atau P dekat sini, NP. Bawah sini awak akan ada R. Di sini awak jumpa R ni. RQ. Bawah sini awak akan nampak K. Kan? S tu kat mana? Oh, S seperti sana. Okey. Maksudnya di sini akan ada K. S akan ada di sebelah sini. Bawah sini E ataupun F awak akan nampak T dekat sini. So 5, 2. Di sini 6. Dia punya ni 2 cm ni. Dapat berapa markah? 4 markah. Tak banyak kan? Sikit saja 4. Okey. Seterusnya kita akan guna pakai gambar rajah yang sama. Kamu akan lukis apa? Daripada apa? Y. Untuk lukis Y pula. Okey, sekejap. Kita dah lukis dekat situ, dah cukup tempat. Saya lah tak cukup tempat. Awak cukup tempat ke? Cukup. Okey. So, sekarang kita akan ambil daripada pandangan Y. Maksudnya, mata awak dekat sini. Mata awak. Yang pertama. Betul tak awak akan nampak melengkung tu? Tak. Dia akan nampak yang ini. Rectangle ni. Keseluruhan. Iaitu awak akan nampak 4 cm terus. Tinggi dia 6.
Yang pertama tu. Lepas tu, belakang awak akan nampak apa? Sebenarnya awak akan nampak ini. Yang hijau ni awak akan nampak juga. Betul tak? Yang itu awak akan nampak. Berapa sentimeter tu? Bukan 2, 1 kan? Sebab apa saya kata 1? Sebab di sini kalau awak nampak, awak akan ada satu lagi ni. L pergi K ni awak akan ada dekat sini sebenarnya. Dia akan jadi garis putus-putus. Sebenarnya dia ada garis kat belakang, tapi daripada pandangan kita di Y, dongakkan Y tu, awak tak nampak, tapi dia ada. Garisan belakang tu ada, tapi awak tak nampak. Okey. Keseluruhan tinggi dia berapa sebenarnya? Keseluruhan tinggi berapa ni? 7. Dan kita dah ada 6. So maksudnya atas tu ada lagi berapa? Ada lagi 2. Ada lagi 1 lah. 6. Kita dah masuk sekali dengan itu. Maksudnya yang ini saja akan jadi P pergi Q ni 1 cm. Q pergi kepada bawah ni, ini 1 cm. Keseluruhan ini adalah 6 cm. 6 ni termasuk dengan 1. Sebenarnya, daripada sini pergi sini hanya 5 cm. Keseluruhan 6. Faham tak? So, semuanya berapa? 7. Okey. Yang pertama saya nak lukis bawah dulu. Bawah ni berapa? 4. Mana saya tahu? Kan ada tadi kita ada diameter kan? So kita nak lukis yang itu. EF dulu. EF lukis sebanyak 4 cm. Okey, ambil pembaris. Okey, kita nak buat EF dulu. So maksudnya E pergi F 4. So 1, 2, 3, 4. Selesai. 4 cm. Sekarang saya nak naik dahulu untuk 5 dulu. Sebenarnya 6 pun boleh terus, tapi saya buat 5 dulu untuk saya nampak dahulu dia punya 5, lepas tu baru jadi 1-1. Maksudnya dia itu kamu terus buat berapa? Terus buat 7 pun terus pun boleh, tak ada masalah. Okey, naik atas ni 7, tapi awak kena tahu berapa? Awak kena tahu yang ini mula-mula 1, 2, 3, 4, 5 ni. Okey. 1, 2, 3, 4, 5 cm untuk yang pertama. Lepas tu awak akan nampak 1 cm lagi. Lepas tu awak akan nampak 1 cm lagi. Iaitu dari atas. Keseluruhan dia adalah sebanyak 7. Saya buat warna lain-lain supaya awak nampak nanti. Keseluruhan adalah 7 cm. Okey, 7 cm. Saya hanya bahagikan keseluruhan itu kepada 3 bahagian. Kenapa? Sebab yang pertama, awak akan dapat 4 cm ni. Ni 4 tadi. Okey. Awak akan lukis yang pertama ni adalah 5 cm dulu sebenarnya. Untuk yang pertama ni awak akan dapat 5 dulu. Okey. Ini awak akan nampak garis padu atau garis lurus saja ni. Garis lurus. Okey. Ini saya akan nampak 5 cm dulu. Lepas tu awak akan ada 1 cm di mana, yang ni garis putus-putus, bukan garis lurus garis putus-putus. Kenapa garis putus-putus? Sebab 5 cm tu dia akan garisan dia garisan ada cuma tak nampak. Garisan dia ada cuma tak nampak. Ini adalah garis putus-putus. 1, 2. Ikut kepada kita punya yang gambar rajah dalam kita punya gambar rajah tu. Okey. Yang ini baru garisan penuh. Untuk 1 cm ni garisan penuh saya akan dapat.
garisan penuh. Sebenarnya semuanya 7 sentimeter. Seterusnya, atas tu berapa sentimeter? 1 sentimeter. So, kita kata tadi, buat terus 7 pun tak ada masalah. Cuma nanti awak kena bahagi satu-satu kat atas ni lah. 1 sentimeter garis padu, 1 sentimeter garis putus-putus. Siap. Berapa markah? 5 markah. Ini macam 5 markah. Itu saja. Ya. Yang ini 5 cm, yang ini 1 cm. Di sini 1 cm. 4, 5, 1, 1. Ada orang yang dapat markah tak penuh sebab garis putus-putus dia tak buat. Kalau saya nampak segi 4 saja, saya sudah bagi markah lah. Walaupun tak lengkap. Sebab ini ada 5 markah. Boleh kelas? Kita terus dengan soal. Kita sudah masuk bahagian C. Saya take 5 sekejap. Sebab rekod ni 36 minit.